Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Sahari, pakar ekonomi yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Doktor, angka ini menurun seiring dan juga apa yang kita jangkakan dengan pembukaan ekonomi secara berperingkat sejak tahun lepas hinggalah kepada tahun ini dengan semua negeri berada di fasa 4 pelan pemulihan negara. Dan kalau kita lihat kenyataan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, Menteri Kesihatan sendiri, YB Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa kita tidak akan melaksanakan lockdown penutupan ekonomi kerana ini adalah kos yang sangat besar kepada ekonomi dan juga kemaslahatan rakyat itu sendiri. Bagaimana untuk kita membaca ke semua kenyataan ini dan angka-angka terkini, adakah kita di landasan yang tepat untuk pemulihan dari sektor pekerjaan, dan sekiranya ada kejutan baru, penularannya tinggi dan sebagainya, adakah ini akan terus membebankan lagi sektor pekerjaan kita, Doktor? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Najib, terima kasih kepada awak ni kerana menjemput pada pagi ini. Baik, kalau kita lihat dari segi statistik atau perangkaan bulanan tenaga buruh Malaysia ini satu kedudukan yang amat baik pada Malaysia kerana kita nampak perubahan positif di sepanjang beberapa bulan yang lepas, walaupun kadar pengangguran November masih sama dengan kadar pengangguran Oktober. Itu tidak bermakna ia keadaan yang tidak baik, kerana kadar pengangguran yang sama itu atau peratusannya 4.3% itu sama menunjukkan bahawa kadar penyertaan buruh yang meningkat, tenaga buruh yang meningkat. Jadi ini satu keadaan yang sangat baik, ya. Bergerak ke hadapan, Najib, selain apa yang dinyatakan tadi oleh Menteri Kesihatan, satu keadaan yang bagi pandangan saya amat positif kepada pasaran, amat positif kepada ekonomi dalam keadaan sekarang orang berteka-teki, adakah ekonomi akan ditutup, adakah ekonomi akan dibuka. Ini akan menjawab teka-teki tersebut dan seterusnya memberi keyakinan kepada pihak majikan, pihak pelabur untuk terus memberi pertimbangan dalam membuat strategi operasi perniagaan mereka, terutamanya ketika mana kita menghadapi fasa ekonomi pemulihan. Jadi itu satu perkara yang baik, ya. Yang kedua adalah perkara selain daripada perspektif yang tiada lagi penutupan ekonomi, faktor lain seperti program-program sokongan kerajaan juga sangat membantu, ya, dalam memberi penambahbaikan dalam pasaran buruh. Kita tahu bahawa dalam bajet 2021 pelbagai program sepanjang tahun lepas dia telah dilaksanakan, ya, seperti Penjana Kerjaya 3.0, program upskilling, reskilling, program Malaysianization yang mengutamakan pekerja tempatan, ya, dan juga program upah subsidi 2.0, 3.0 dan 4.0, dan juga beberapa lagi inisiatif sokongan kepada pasaran buruh. Kesemua ini kalau kita baca satu keadaan yang baik. Dan bergerak ke hadapan, Najib, ada dua perkara yang ingin saya ungkapkan di sini, ya. Pertama, kalau kita mahukan pasaran buruh ini, terutamanya dalam aspek pengangguran, penciptaan pekerjaan yang lebih cepat, lebih pantas, kita perlu lakukan sesuatu kepada sektor pelancongan, ya. Dan kerana kalau kita lihat pada tahun lepas, Majlis Pemulihan Ekonomi Negara mencadangkan supaya persempadan dibuka semula bagi membolehkan pelancong dan juga pelawat memasuki Malaysia dan seterusnya berbelanja dalam ekonomi Malaysia, yang mana akan mencipta kesan pengganda dan juga mencipta peluang pekerjaan, ya. Tapi kita memahami dalam keadaan terbaru berkaitan dengan ancaman Omicron ini mungkin sedikit sebanyak mempengaruhi juga fasa pemulihan dan juga progres kita dalam sektor pelancongan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Najib, kita kena faham juga bahawa banyak pekerjaan telah dicipta dalam beberapa bulan yang lepas, ya, dan bergerak ke hadapan akan datang. Tetapi komen yang ataupun perkara yang diungkapkan oleh majikan adalah berkaitan kesukaran untuk mendapatkan pekerja pada tempoh yang diperlukan, ya, terutamanya di kalangan pekerja tempatan, ya. Ini sebenarnya telah memberi kesan rantaian ataupun kesan
kita panggil supply chain disruption, ya, gangguan pada pasaran telah berlaku yang menyebabkan sebahagian harga barangan telah menunjukkan peningkatan di dalam pasaran, terutamanya kalau kita beberapa bulan yang lepas ataupun beberapa minggu yang lepas kita mengalami kenaikan harga ayam dan beberapa barang-barang keperluan lain. Dan salah satu sebabnya adalah kekurangan pekerja di dalam proses pengeluaran ataupun di kilang ataupun di premis perniagaan. Jadi bergerak ke hadapan kalau kita nak mengurangkan distortion atau gangguan tersebut, kerana gangguan ini boleh memberi kesan kepada kos hidup dan juga kesan kepada kuasa beli pengguna. Jadi bergerak ke hadapan kita kena mempercepatkan mencari kaedah bagaimana kita boleh mempercepatkan membantu untuk mengurangkan kekurangan pekerja ataupun labor shortage ni di pihak industri-industri ataupun di sektor-sektor tertentu, dengan mencari kaedah yang lebih baik supaya kita boleh mobilize ataupun mobilize lokal supaya proses pembadanan pekerjaan itu dan proses untuk serapan pekerja ke dalam ekonomi itu lebih pantas, Najib. Doktor, bagaimana untuk kita melihat, kerana kita melihat tumpuan diberikan kepada menarik masuk FDI, pelaburan langsung asing, namun kalau kita melihat itu adalah 1/3 lebih kuranglah untuk menyediakan peluang pekerjaan. 2/3 lagi adalah DDI kita, Domestic Direct Investment ini. Bagaimana tumpuan ini harus diberikan juga kepada DDI kita supaya penyediaan peluang pekerjaan itu untuk sebahagian besar ini boleh kita laksanakan, Doktor? DDI ini ataupun domestic direct investment ini bagi pandangan saya ia bersifat bukan cyclical dan juga ia bersifat medium dan juga long term, ya. Ia perlu saya tidak nafikan perkara ini perlu bergerak seiring juga, ya. Dalam masa yang sama kita tidak boleh lupakan walaupun kita nak mempromosikan FDI, DDI, ya, dan juga kita nak dalam proses untuk mencipta peluang pekerjaan, dalam masa sama kita jangan lupa ada satu sudut lagi, Najib, iaitu daripada pihak sudut supply side ataupun penawaran, yang mana kita kena pastikan pekerja cukup, pekerja ada pada ketika itu, pada tempat itu dan lokasi itu, ya. Contohnya kalau DDI ini dibawa untuk membina, untuk mewujudkan peluang pekerjaan melalui pembinaan industri ataupun pewujudan industri baru di kawasan A contohnya. Jadi kita kena pastikan di kawasan A ini buruhnya adalah tersedia. Jika DDI ini berkonsepkan buruh mahir, jadi kita mudah untuk dapatkan buruh mahir di situ. Sama juga kalau DDI ini berkonsepkan buruh yang memerlukan buruh banyaknya, ataupun yang berkonsepkan labor intensif, jadi banyak memerlukan buruh kategori separah mahir dan tak mahir. Jadi kalau buruh tidak ada pada ketika itu, pada tempat itu, ini akan mengganggu proses recovery itu secara keseluruhannya, kerana kita akan mengalami masalah supply side disruption tadilah, labor shortage tadi, yang boleh menyebabkan lag pada sesuatu perkara. Saya dipahamkan juga, Najib, ya, terdapat kekangan besar di Penang, saya dengar kata, di Pulau Pinang, yang mana industri-industri yang berkaitan dengan elektrik dan elektronik, yang mana industri ini mendapat permintaan tinggi dan mereka pertumbuhannya agak positif 2-3 bulan akan datang, tapi mereka menghadapi masalah dalam mendapatkan pekerja. Ya, kerana kita mungkin sebahagian besar pekerja asing sudah kembali dan tidak masuk semula, tapi dalam masa sama bagaimana kita nak mencari kaedah yang mana kita boleh empower ataupun mobilize local workforce ni dalam untuk mencepatkan supaya tidak ada, kerana shortage ini boleh mengganggu keseluruhan proses recovery itu atau pemulihan ekonomi itu. Okey, Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Yusof Saari membincangkan tentang aspek pengangguran Malaysia yang merekodkan penurunan pada November 2021 di bawah 700,000 buat kali pertama sejak April 2020. Itu keadaan semasa yang kami akan rangkumkan di laman web kami astro1.com.